Nyata selik-selik Ramadan gitu ya. Ada bahaya pula. Selik-selik ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa zurriyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekhi musannifi hadzal kitabi wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'd. Ada tanda tak berhenti mana tak? Lama cuti ni. Malam ni lepas tu cuti pula. Nak mulai Ramadan. Ada tanda? Ustaz ramai yang tak bawa kita. Sebabnya Ustaz Rahman minta supaya setuh Ramadan malam ni. Kalau kira-kiranya Amo duk payah kata setuh sikit-sikit itulah. Apa-apa Yesus setuh kabih. Ada tanda. Di ayat dia bunyi. Jumpa dah. Lemah daripada mendapat itulah pendapat. Nah, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Jadi hari itu kita telah pun selesai membahas ayat muhkamat, iaitu laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ini masih lagi dalam perbahasan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Kemudiannya dia bawa datang perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan bermula lemah daripada mendapat. Lemah daripada mendapat, lemah daripada mengerti, itulah pendapat, itulah pengertian. Al-ajzu anil idraki idraku. Atau dalam satu riwayat lagi al-ajzu anil ma'rifati ma'rifatu. Lemah daripada kenal, itulah pengenalan. Kenapa lemah akal kita nak mengenal Allah Ta'ala? Kenal tu.
Selagi mana boleh duk raya Allah Ta'ala tu begitu begini orang tak panggil tak kenal, orang panggil tak kenal gitu. Nah, Allah Ta'ala ni tak serupa dengan segala yang baharu. Lagu mana yang baharu? Tiap-tiap yang baharu tu zatnya pasti berjisim berjirim dan sifat-sifatnya pasti arak yang menopel pada jisim jirim. Maka Allah Ta'ala tentu zatnya bukan berjisim berjirim dan sifat-sifatnya bukanlah arak yang menopel pada jirim jisim. Dan setiap yang melazimi bagi jirim jisim pasti tidak melazimi bagi zat Allah Ta'ala. Mana benda yang melazimi bagi jirim jisim? Bertempat, bermasa. Ayalah ke tu? Maka Allah Ta'ala tidak bertempat, tidak bermasa. Itu. Dan mustahil lawannya. Dan mustahil lawannya mana? Istihalah lah lawannya. Mustahil dengan mana istihalah. Ingat lagi kodok cuti lama ni. Dan mustahil lawannya dan istihalah lah lawannya. Kena takwil gitu. Mustahil dengan mana istihalah. Karena lawannya tu pasti dah mustahil. Hak kita nak i'tikad je apa? Istihalah. Apa istihalah? Tentu tidak. Itu. Tu karena istihalah apa makna? Adamu qabulis subut. Tak terima sungguh. Artinya tidak. Mustahil ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, perkara yang tidak boleh digambarkan pada akal kita kok sebelah adanya. Artinya perkara tentu tidak ada. Tidak ada dengan makna tidak. Dah. Memang lawan bagi mukhalafah tu benda tentu tidak. Lagu tu. Hak kita nak i'tikad dalam hatinya tentu tidak benda yang tentu tidak. Tu lah gitu. Gapo dia lawannya ni? Benda tentu tidak tu atau mustahil tu. Iaitu lawannya tu menyerupainya Allah. Tu serupa Allah Ta'ala ni. Serupa pada apa? Pada zat, pada sifat dan pada segala perbuatan. Pada zat, pada segala sifat dan pada segala perbuatan. Orang panggil mumasalatuhu lil hawadisi. Itu kalau ke Arab ya. Menyerupainya Allah bagi yang ini akan sesuatu sikit pun daripada segala makhluknya, makhluk Allah Ta'ala. Serupa sikit jadi dah. Serupa sikit boleh sah untuk ditashbih, sah untuk diserupakan. Tu. Pas sah kita nak kata Allah Ta'ala serupa dengan makhluk? Tak sah. Kenapa? Karena tidak ada satu jalan pun menyerupai Allah akan makhluk, akan benda yang baru. Lepas dah kita bicara tu. Dah. Jadi wajib kita i'tikadnya mesti tak serupa Allah akan segala yang baharu dan tentu tidak serupa Allah Ta'ala akan segala yang baharu. Hak tu kita nak pegang. Hak tu kita nak i'tikad. Orang panggil wujubul wajib, istihalatul mustahil. Kemudian tak apa sehat mana ini. Hari ni ular masuk dalam dapur. Sehari hari ni tak ada mengajar ini. Pakai duk berembang dengan ular. Siapa pun nak demam bahasa ni. Semua sakit pedih-pedih tekak. Dan ketahui olehmu. Dah. Ketahui olehmu ay utlubul ilma hatta tata'allam. Tuntut ilmu sehingga kamu tu ketahui. Kemudian bila kamu tahu, kamu i'tikad di mata hati. Tu kerana ilmu ni, ilmu bahasa jenis amalnya i'tikad dalam hati. I'tikad ni makna simpu, kemah, tasdik, percaya dalam hati. Kalau kita ngaji, dengar, oh tahu. Sebatas tu, hati tak terima. Orang tak panggil mukmin. Nah, orang tak panggil mukmin. Mukmin ni kita mengaji, kita tahu, pas kita i'tikad dalam hati, pegang, benar, percaya, simpul. Tu orang panggil baru beriman, baru percaya. Kalau sebatas tahu, kenal tapi tak percaya dalam hati, tak i'tikad, tak simpul kemah dalam hati, tak jazam dalam hati, maka orang panggil kita tu tidak beriman. Hanya sebatas tahu saja.
Macam puak-puak Yahudi ahlul kitab tu. Dia tahu. Nah, kata Nabi Muhammad SAW ni Nabi akhir sekali. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Kenal mereka akan Nabi SAW seperti mana mereka kenal anak-anak mereka. Tapi mereka beriman tak? Tak. Tak percaya dalam hati. Tahu tapi tak i'tiqad. Tahu tapi tak pegang dalam hati. Dah. Tak jung, orang Kelantan panggil tak jung. Nak sini. Tak terima. Nah, tahu kata tu wakil ayat siapa kawasan ni. Tapi terima tak? Tak terima kawan-kawan tak undi dia gitu sini. Contoh tu contoh. Nak we kata beza antara tahu dengan beriman. Nah. Tiap-tiap tahu belum tentu beriman. Tapi tiap-tiap orang beriman pasti dia tahu. Maka sebab tu bila kita belajar tahu i'tiqad, itu orang panggil tatbiq, pelaksanaan. Lebih lah amalan ni paling lebih sekali. Sebagaimana hadis sahabat tanya Nabi SAW kan, ayul a'mali afdal ya Rasulullah, apakah amalan yang paling lebih sekali ya Rasulullah? Afdal mana ay aktsaru sawab, terlebih banyak pahala. Amalan apa hak terlebih banyak pahala ya Rasulullah? Rasulullah kata al imanu billah, beriman dengan Allah. Itu beriman dengan Allah, tak ada rokok, tak ada sujud, tak ada baca, tak ada wasabih. Beriman dengan Allah dalam hati. Beriman apa? Beriman ada Allah mesti, tak ada Allah tentu tidak, dalilnya alam ni. Beriman sedia Allah mesti, baharu Allah tentu tidak, dalilnya alam ni. Beriman kekal Allah mesti, kekal Allah, tentu tidak Allah binasa, dalilnya alam ni. Nah, beriman mesti tak serupa Allah akan yang baharu. Tu. Tentu tidak serupa Allah akan yang baharu, dalilnya ala ni. Bila kita ngaji gitu, sampai bila kita begal lagu tu? Sampai ke mati. Tidur, bangun, duduk pun, duduk ala hati kita, duduk sipuk kemas situ. Pahala semua. Pahala semua. Nampak tak golek wasabah, tak belek Quran, tapi hati duduk dalam tu. Duduk i'tiqad tu. Boleh pahala tak? Boleh pahala. Apa tu lebih sungguh sini. Kalau semaya ada rokok, sujud kalau baca kena betul baca kalau zikir kena kira lepas ni tak ada. Tidur pahala semua dia. Apa? Amalan hati dia. Etikok dia panggil. Tu. Baik. Cuba tengok. Dan ketahui olehmu, mana tuntut ilmu sehingga kamu mengerti serta kamu i'tiqad dalam hati. Tahu gapo akan bahawasanya apabila datang di dalam Quran atau hadis. Ni nak cerita tentang ayat mutasyabihat ni. Kita duk baca Quran, baca hadis apa semua, nampak macam Tuhan serupa, duk mai ni. Apabila datang di dalam Quran atau hadis. Siapa datang tu? Bagi datang oleh barang yang memberi wahamkan. Waham ni makna keliru. Memberi sangka keliru, kekeliruan. Wahamkan menyerupai Allah Ta'ala dengan segala makhluk. Kitab jatuh tu. Kitab jatuh. Kalau kitab saya ni ya jatuh. Jatuh tu maknanya tak tercetak. Jumlah tu tertinggal. Mana? Menyerupai ni, menyerupai Allah dengan segala makhluk. Betul tak? Tak ada situ dia. Tak ada lah. Kena tambah. Jadi kita duk belak Quran, duk baca, nampak macam Tuhan serupa makhluk ni. Mana? Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Macam tu. Datang Tuhan, datang oleh Tuhan engkau dan para malaikat bersaf-saf. Datang ni mana bergerak lah. Maka gerak diam ni salah satu daripada sifat yang mesti bagi apa? Bagi benda hak berjisim. Macam kita ni. Terima gerak tak? Duduk diam. Sekarang duduk diam dah. Duduk diam. Terima tak nak bergerak? Terima. Bila kita gerak, terima tak nak diam? Terima. Karena sifat ni harus bagi kita. Nak sini. Kalau Tuhan gerak dia, maknanya jisim Tuhan. Jenis bertokar juga zat tu jenis bertokar bagi kita agak bergerak diam gitu. Itu memberi waham serupa Allah dengan makhluk. Tu yanzilu rabbuna, turun oleh Tuhan kita.
Fi kulli lailatin, pada tiap-tiap malam. Hang ni nak suka ni. Aduh, berat aku. Dalam Aikim ni. Dalam Aikim. Oh, pelik bahasa Aikim lah ni. Mana siapa ya bos Aikim lah ni Jadi sumbat ramak itu. Nah, dalam Aikim ni ustaz tu mengajar. Allah, cepat dah. Apa ditubik aku pula. Dia kata mana? Dia kata tiap-tiap malam ni lebih tiap-tiap malam lagi daripada malam Qadar. Ikut kepala otak dia. Malam Qadar ni Lailatul Qadar lah. Nah, kenapa dia kata? Kerana malam Qadar ni nekak tu kau. Nah, dalam Quran sebut kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dia kata malam Qadar ni nekak tu bang. Tak ada lebih mana pun. Padahal tiap-tiap malam ni Tuhan hak turun. Lebih tiap-tiap malam lagi daripada malam Qadar. Sebenarnya memang Allah turunkan pada malam Al-Qadar. Jadi Siti sebenarnya kan, kalau Siti nak tahu lah kan, ini ada satu malam yang lebih baik. Setiap malam sebenarnya adalah lebih baik daripada malam Al-Qadar. Setiap malam lebih baik pada malam Qadar. Tidak ke gila? Yang lebih baik daripada malam ini dari satu sudut yang lain. Maknanya apa tau? Maknanya gini sebenarnya pada 3 suku malam yang terakhir, Allah yang turun ke langit dunia. Allah yang turun. Ni Aiking ni. Sudah. Institut Kefahaman Mujassimah Malaysia ke Institut Kefahaman Islam sudah lah. Berat lagu ni. Siapa dia ni? Jadi tu boh nombor 1 Aiking ni. Tanggungjawab lah dia. Nah, pelik sungguh. Dia kata apa kita duk rebut? Pelik apa kita duk rebut malam Qadar? Nabi suruh rebut. Taharrau lailatul qadr. Cari olehmu malam Qadar. Banyak. Sini sedang molek suruh Ramadan sikit ke? Dak sini. Ya ada kita Ramadan ni. Fadailu syahri Ramadan. Sekitar pula semulalah. Sekitar pula. Memang Nabi suruh cari malam Qadar tu. Iltamisuha, carilah olehmu akan dia malam Qadar tu fil ashril awakhir witran min Ramadana lailatul qadri. Carilah olehmu akan dia pada malam yang 10 akhir. Nak pulaknya hal kadar ganjil daripada malam Ramadan. Akan Lailatul Qadar tu cari. Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Banyaklah. Hadis ni banyak sangatlah hadis-hadis Nabi SAW tentang malam Qadar. Kenapa? Soreh dalam Quran sebut kan? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Boleh ke dia? Tak. Tiap-tiap malam hak biasa ni lebih baik lagi pada malam Qadar. Kenapa? Karena malam Qadar tu melekak aja turun ya. Tanazzalul malaikatu warruhu. Ada pun tiap-tiap malam ni Tuhan sendiri turun. Parutlah weh. Tuhan sendiri turun. Hak nakalnya DJ tu bijak ke? Dia tanya. Pukul berapa tu Ustaz? Gitu. Kata bijak. DJ ni DJ ahli sunnah juga ni. Buat menganjing ikut kata ni. Pukul berapa tu? Kira-kira pukul berapa? Dia kata kalau kita bagi 3 malam ni lebih kurang pukul 3 pagi ke pukul 4 pagi, Tuhan turun. Kalau kita tanya mana? Ni hadis Nabi ayat. Hadis tu sahih ni. Memanglah hadis tu sahih. Cuma kepala otakmu memahami hadis tu tak sahih. Tak betul. Pelik sungguh. Kok mana cakap lagu tu kok radio tu ramai orang dengar ni. Aikim gak ramai lah. Mocik-mocik nyetok-nyetok ke apa duduk tu ni. Bela-bela duk gotek kuih dapur tu kak. Pasal radio Aikim nak bunyi Islam sikit. Ngatas kira kena lagu ni berat tas kira lagu ni. Tuhan turun tiap-tiap malam. Lepas tu bila kita kata Tuhan turun, naik klik ke tak? Kalau nak kata naik, mana hadis naik? Ada tak? Dalil Tuhan naik ada? Tuhan turun adalah yang zilu rabbuna fi kulli lailatin fi sulusil laili.
turun Tuhan kita sepertiga malam pada tiap-tiap malam. Wa fi riwayati, banyak sangat riwayat-riwayat. Bila turun ada naik tak? Kau turun tak naik-naik dah. Banyak benda lah jadi karut habis. Kalau kita pakat ulama salah ni mudah. Tengok Imam Malik salah tak? Salaf. Imam Malik kata yanzilu rabbuna ay yanzilu rahmatu rabbina. Gitu. Orang panggil kalam hazah mudhaf dia panggil. Yanzilu rabbuna, turun oleh Tuhan kita, ay yanzilu rahmatu rabbina, turun oleh rahmat Tuhan kita sepertiga malam. Rahmat apa tu? Rahmatun khassah, rahmat khusus. Untuk siapa? Untuk hamba-hamba yang bangun semaya tahajud. Ada pun hamba subuh kejut tak dapat lah rahmat khassah tu ni. Tu kalau ke senang mudah lah ikut ahli sunnah wal jamaah tu mudah. Apa yang dah teruk baca kitab, baca hadis nak faham sendiri, nak rekod sendiri, nak nampak hebat. Tak pernah ada orang tafsir lagu ni. Dia seorang satu-satunya tafsir lagu ni. Weh lah, kalau orang panggil tiap-tiap malam ni lebih baik daripada malam qada. Tak perlulah kita duduk sungguh sangat nak sambut Ramadan. Orang-orang soleh ni tak sabar ni Ramadan ni. Dekat dah. Ya Allah. Duduk doa boleh rejak lagi. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah ya Tuhan, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Jak boleh Rajab lagi duduk doa tu. Kalau orang dulu-dulu bukan setakat doa, puasa nak pula 3 bulan. Kita lah ni malas lah ni. Kau mari hak jenis hak baru ni kak. Bid'ah lah itulah ni dah molek kita malas tak puasa dah senang. Tu. Orang-orang soleh ni tak sabar nanti Ramadan. Kita tu nanti juga dak sini. Takut Ramadan. Apa hari? 13 Mac 22 hari lagi. Sudahlah tu kita gitu. Sudahlah 22 hari lagi. Sudahlah debar weh. Apa? Tak boleh minum teh obeng dengan hari. Kita lagu tu sini. Orang soleh tak gitu. Orang soleh 22 hari lagi. Allah tak sabar ya Allah, panjanglah umurku ya Allah. Itu. Hingga dalam hadis Nabi kata, "Law ya'lamul ibad, law ya'lamun nas." Apa tu? "Ma fi Ramadana latamannat ummati an yakuna sanatu kulluha Ramadana." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Law ya'lamul ibadu, kalaulah mengetahui oleh hamba-hamba Allah ma fi Ramadana, apa kelebihan ada dalam bulan Ramadan. La tamannat ummati, pasti berangan-angan oleh umatku yang tahu tadi tu, an yakuna, bahawa adalah sanatu kulluha, setahun semua sekali ni, 12 bulan ni, setahun ni Ramadan semua sekali. Dari sini kulluha Ramadan, semua nak Ramadan. Biar tak ada gaya kita dak. Dari sini kalau boleh tak ada Ramadan. Kalau boleh gaya semua tak ada Ramadan. Okey. Orang yang ada orang panggil apa? Tu basirah, mata hati yang celak, yang jelas, tak buta ni, dia boleh nak semua hari Ramadan. Sepanjang tahun Ramadan. Kenapa dia tahu kelebihan apa ada Ramadan? Jadi orang cakap lagu ni pertama seolah-olah menafikan kelebihan bulan Ramadan. Yang kedua, menafikan malam qada. Tak lebih, tak berat lagi tu. Hak berat lagi, membawa akidah tajsim. Apa? Menjisimkan Allah Ta'ala. Kenapa dia kata? Karena lebihnya tiap-tiap malam melebihi daripada malam qada. Karena malam qada tu hanya malaikat turun. Sedangkan tiap-tiap malam ni Allah sendiri turun. Parah. Tu berat tu cakap tu. Jangan kita ikut orang panggil nafsu kita, jangan. Nak nampak hebat lebih pada orang lain, tak pernah orang tafsir lagu ni ikut radio kita pun tu sedang molek dah, boleh hadir dalam radio ni kan, pakai tafsir lagu tu, pakai hurai lagu tu, bahaya tu. Astaghfirullahalazim. Ni bahaya.
Bukan orang panggil faham ahlus sunnah wal jamaah lah gitu. Jadi minta aiking tu siasat katik lah. Siapa nak heret masuk pas ke dalam radio bercakap. Sebutir Malaysia dengar tu. Tu jangan orang panggil Institut Kefahaman Malaysia, Islam Malaysia jadi Institut Kefahaman Mujassimah Malaysia jangan. Jadi berat habis. Ngarut habis. Jadi nak dia nak berkalinya dia nak suruh kata orang ni jangan duk tunggu Ramadan berkali ni kena sungguh tiap-tiap malam pun kena sungguh. Iya, tapi Nabi SAW sendiri pun membezakan ibadat pada hari-hari lain dengan malam Ramadan. Tu tengok mana hadis Sayyidatuna Aisyah kata, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, diriwayatkan ruya an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, diriwayatkan daripada Aisyah berkata, ya Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul akhiru min ramadana syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlahu. Itu kana Rasulullah adalah Nabi SAW idza dakhala al-ashrul akhiru min Ramadan, apabila masuk 10 akhir. Tu. Jadi beza tu. Bila masuk 10 akhir min Ramadan, daripada bulan Ramadan, syadda mi'zarahu. Tu bersengata bersungguh ibadat Nabi tu. Wa ahya lailahu, menghidupkan orang panggil malamnya. Mana tiap-tiap malam Nabi itu tak masuk ke rumah dah, pakai duk iktikaf di masjid dah. Wa ayqaza ahlahu, dan mengejutkan akan ahli keluarganya untuk menghidupkan malam Ramadan. Bahkan dalam hadis lain Aisyah kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairiha. Tengok. Adalah Nabi SAW tu yajtahidu bersungguh-sungguh ibadat. Bersungguh-sungguh ibadat fil ashril awakhir min Ramadan, pada 10 yang terakhir di bulan Ramadan tu, ma la yajtahidu fi ghairiha, barang yang tidak bersungguh-sungguh Nabi pada hari-hari yang lainnya. Hari-hari hak lain ni Nabi lagu mana? Sungguh juga weh. Ni Nabi ke setiap malam tahajud. Hingga Sayyidatuna Aisyah kata hatta tatawarramat, wa fi riwayatin hatta tatafattarat qadamahu, sehingga bengkak tapak kaki Nabi, sehingga pecah tapak kaki Nabi bangun berdiri semaya malam. Itu Nabi SAW. Setara tu Nabi bangun setiap malam, tapi bila masuk 10 terakhir bulan Ramadan lebih kuat lagi, lebih bersungguh lagi. Tu Nabi sendiri pun membeza. Nak kata apa? Lebihnya 10 akhir tu kerana ada malam qadar. Apa kita ni memang tak bekak sama lah tapak kakinya, memang bekak mata sama tidur ni. Kalau bolehnya masuk Ramadan ni biar bekak sikit kaki. Ni tak bekak pun biar lengah-lengah lutut, tak apa dah tarawih tu. Kalau lapar tak lengah tambah sikit lagi biar jadi 20. Kalau lapar lengah dah tak ada hal lah. Kan ada juga hak buat lapar tu masya-Allah. Surah tu surah Baqarah. Ya jadi tu ni. Jadi. Tu. Kalau kita ni enggak malah lah surah Baqarah ni. Kita buat 20 mana inna a'tayna wadduha inna a'tayna wati inna a'tayna duk mai waktu duk ulah tu inna a'tayna qul huwallah inna a'tayna qul huwallah tak ada tu yang duk kelahi sudah lah Ramadan, yang duk kelahi yang usah duk kelahi lah. Demo tak ambil selawat tak usah selawat. Ada yang mau nak selawat rehat ke nama dah tarawih selawat tak ada salah mana. Karena tak ada dalam Quran tu lagi tu. Tak ada dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima illa ba'da tarawih. Ada gitu. Selawat olehmu atas Nabi SAW melainkan lepas tarawih jangan. Ada gitu. Tak ada. Tak ada dalil-dalil hak khusus yang mentaksis. Tak ada. Mentaksis ke apa? Selawat lepas tarawih tu tak boleh. Ada tak? Tak ada. Maka orang panggil apa? Ya baqa ala umumih, dikekalkan di atas keumuman. Boleh tak ada apa. Tak usah selawat atau usah selawat.
Takut nak takbir tapi tak apa. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu akbar. Takbir, Allahu akbar. Tak ada, boleh juga. Tak ni. Kalau orang menu liah yang Melayu, liah yang boleh juga. Hidup boleh juga. Tak ada masalah apa. Kerana kalau di Mekah, kalau zaman Sayyidina Umar mula dia tawaf Nah, sudah 4 rakaat tawaf 7 keliling. Nah, sudah 4 rakaat tawaf 7 keliling. Tu zaman tu ahli Madinah pun cemburu tengok orang Mekah boleh tawaf. Maka ditambahkan orang panggil Badawi jadi 36 rakaat supaya menyamuk ia dengan tawaf. Tawaf orang-orang duduk di Masjid Haram tu. Dululah. Lah ni dak belaka dah ni. Dak belaka dah. Jadi jangan balah wa amal ibadat. Kita nak masuk bulan Ramadan ni nak jadi kau orang panggil apa? Ramadan ni sebagai madrasah tarbiyah. Nah, madrasah tarbiyah ruhiyah, madrasah tazkiyatun nafsiyah. Boleh tak? Tu madrasah untuk membersihkan roh kita, untuk menyucikan nafsu kita. Kenapa? Karena ibadat Allah Taala wajib tu ialah puasa. Maklumlah puasa ni pasti dah lapar. Kau kita hak tidak bulan Ramadan ni. Atas-atas kita nak makan bila? Berarti ni masa lapar sikit makan. Lapar dah makan selalu dah. Tak kena tunggu apa dah berarti ni. Tak ada kena tunggu azan ke apa, boleh makan selalu. Tapi dak bila masuk Ramadan pak wajib kena puasa. Wajib kena puasa. Tu. Maka puasa tu sendiri ialah untuk melaparkan orang panggil perut kita. Maka lapar tu sendiri, lapar tu sendiri ialah senjata besar untuk melawan nafsu dan syaitan. Ada tu ni. Senjata besar untuk melawan nafsu dengan syaitan. Mana? Syaitan ni Nabi kata apa? Inna syaitana la yajri min ibni adama majrad dami fadayyiku majariyahu bil ju'i. Inna syaitana sesungguhnya syaitan la yajri min ibni Adam. Dia berlari dalam tubuh anak Adam. Syaitan ni boleh berlari dalam tubuh kita. Melalui apa? Majrad dami. Melalui saluran darah. Saluran darah. Sebab tu kalau kita makan banyak saluran darah kita jadi besar. Ibarat bagi syaitannya highway. Nanti ni hantu highway. Kalau orang hok kuh kekek tu ibaratnya jalan kapung hok beratlah syaitan nak gitu susah berat jalan yang ni nanti ni. Kalau kita makan banyak gemuk metok gitu seolah-olahnya syaitan gitu tanpa tu highway tanpa tu laca pergi ke mana? Pergi ke jatuh kita ni. Maka Nabi kata mana? Fadayyiku majariyahu bil ju'i. Maka persempit olehmu tu lebuh raya syaitan tu dengan berlapar. Dengan berlapar. Aku boleh lain kita susah nak berlapar. Payah benar nak puasa sunat payah. Niat dah Isnin Khamis. Bawa tengah hari sikit tak agak makan. Tapi kalau bulan Ramadan muka wajib kan? Kok mana mau tahan biarlah tidurlah. Tengok. Tu orang panggil awal syaitan mempersepitkan saluran darah, yang mana saluran darah tu menjadi lebuh raya. Lebuh raya plus tanpa tul bagi highway tanpa tul bagi syaitan. Lagi pula kalau kita kata syaitan tu tak ada. Kerana orang panggil masyhurnya syaitan tu dibelenggu. Pun begitu nafsu kita tu tetap dah orang panggil jahat. Innan nafsala ammaratun bisu. Nafsu tu orang panggil nafsu ammarah tu segera menyuruh kepada tuan empunya nafsu tu perkara yang jahat. Maka asal kejadian nafsu dulu. Tu hadis panjang ke? Allah Taala buat lamma khalaqallahu al-aql. Katakanlah mana Allah Taala jadikan akal. Allah Taala kata kepada akal, aqbil. Mari menghadap. Maka akal pun menghadap. Allah Taala tanya, man anta wa man ana. Akal jawab, anta rabbi wa ana abduka. Engkau Tuhan, akulah hambamu. Tu akal. Lalu Allah Taala pun gaulkan akal dalam
jasad tubuh anak Adam ni, dalam roh anak Adam yang bergaul tu, dalam tubuh anak Adam. Sebab tu dalam Quran banyak tu yang suruh guna akal. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yanzurun. Nah itu ni, itu suruh guna akal, berfikir. Nah, guna akal, berfikir. Tetapi bila Allah Ta'ala buat nafsu, Allah Ta'ala panggil akbil, Allah Ta'ala suruh mengadak. Nah, tak mengadak nafsu. Nah, payah. Hatu nafsu, hatu degil tu aku. Kena heret kau malaikat tu baru mengadak. Nah, bila Tuhan tanya pula, man anta wa man ana, mu siapa aku siapa? Anta wa ana. Aduh, itu nafsu. Nah, mumu aku cukup ah. Ha, cara apa aku? Mumu aku cukup. Ah tu. Mana mau? Anta nah wa ana, engkau Tuhan, aku pun Tuhan juga. Itu nafsu kita. Nah, sebab itulah makhluk yang paling jahat Allah Ta'ala buat ialah nafsu manusia itu sendiri. Nah, kalau orang kata hak jahat ni jin, orang kata sejahat-jahat jin, sebaik-baik jin, ada ke? Orang cakap gitu. Sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia. Saya dengar gitu nah. Sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia. Tak betul tu. Kurang tepat tu kata sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia. Siapa sebaik-baik jin? Jin hak mengaji dengan Nabi. Nah, jin di kalangan sahabat Nabi tu orang panggil jin sebaik-baik jin. Jin pun ada hak mengaji dengan Nabi dulu. Sini. Belajar Nabi, ada kitab musnad jin nah. Hadis-hadis hak diriwayat oleh jin. Ada dalam Quran pun ada qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Nah, ada dalam Quran. Sejahat-jahat manusia, apa ya jahat manusia? Boleh kita kata sahabat Nabi itu jahat? Supong berang, sahabat Nabi di kalangan jin supong berang, boleh? Tak betul tu. Nah, hak betulnya sejahat-jahat jin, jahat lagi manusia. Itu hak betul. Mana sejahat-jahat jin? Iblis tu jin. Nah, usjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Al-Quran sebut. Nah itu ni. Tuhan suruh hormat kepada tu ada, malah lah kau hormat. Tahu sih? Semua pakai hormat malaikat iblis. Iblis ni siapa? Jin. Jadi sejahat-jahat jin siapa? Iblis. Jahat-jahat jin. Jahat lagi manusia sungguh. Siapa? Perang. Nah, iblis tak pernah yang ngaku dia Tuhan, tak pernah. Tak ada satu kalam hikayat iblis kata ana rabbuku. Tak ada. Bodoh lah iblis kalau cakap lagu tu. Dia sendiri pun ngaku Tuhan buat dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Tapi manusia apabila dia tu turut nafsu dia, nah, tak kenal Tuhan dia, maka dia lebih teruk daripada iblis lagi. Mana? Supaya perang tu lah. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Tu iblis dengan ngiling pala gila jadi. Berani nata ni. Nah, aku bukan nak laknat dah ke Tuhan ni tak berani. Berani tak sia? Kenapa? Karena tak kenal Allah. Nah, tu bahaya tu tengok. Jadi sebab tu bulan Ramadan yang kita akan tempuh mudah-mudahannya panjang umur, nah, niat lalu dah. Mudah-mudahan Ramadan kita akan tempuh ni menjadi madrasah tarbiyah, nah, madrasah tazkiyah, nah, madrasah tarbiyatur ruhiyah, madrasah tazkiyatun nafsiyah. Nah, menyucikan hati, nah, menyucikan jiwa kita. Supaya kita benar-benar orang yang berhari raya. Laisal aidu liman labisul jadid. Bukanlah hari raya tu orang yang pakai baju baru, kata Sayyidina Ali. Innamal aidu liman ta'atuhu tazid. Hanya senya hari raya yang sebenar-benar ialah bagi mereka yang ketaatannya kepada Allah semakin bertambah. Tu. Baik, habis itu bunyi dah dia dah. Kita boleh berhenti dah deh. Okey, boleh. Ustaz Rahman suruh setuh Ramadan sikit, kita setuh sikit. Sedang molek tu ada boleh kait sikit ya. Jadi jangan pakarlah buah penceramah aikin kita pasal sikit dia. Kalau nak minta kena forward dalam WhatsApp video dia, ada panjang juga 1 minit lebih, 2 minit. Jangan pakar tu. Itu bukan jalanan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Nah, bagaimana ahli sunnah wal jamaah berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihat? To be continue. Lepas raya lah dah tu ni. Panjang ni. Tengok dia kata mana. Maka mazhabus salafi, yakni maka kebanyakan mazhabus salaf. Siapa mazhabus salaf? Orang-orang yang duduk dalam masa 3 kurun, 300 tahun selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah ni pula ada terbahagi dua. Nah, salaf zamani dia panggil, salafut tabi'i. Nah, salafuz zamani atau tarikhi, salafut tabi'i. Lagi akan kita akan cerita semula insya-Allah. Jadi lagu mana kebanyakan ulama salaf bila berinteraksi dengan ayat mutasyabihat? Seumpama orang cakap tadi Tuhan turun, tiap-tiap malam ni lebih baik daripada malam qadar. Kenapa? Malam qadar melekat je turun. Melekat tak apa turun, melekat tu makhluk berjisim. Jisim dia jisim yang latifah, jisim yang halus. Allah tak boleh kita nak sifat dengan turun. Dan Nabi sendiri kata yanzilu rabbuna. Hadis tu tak boleh pakai zahir gitu. Tengok ulama kata mana yanzilu rabbuna. Kata Imam Malik, bahkan Imam Bukhari sendiri, yanzilu rahmatu rabbina, turun oleh rahmat daripada Tuhan kita. Rahmat apa? Rahmatun khassah. Itu. Jadi kok mana pun kita kena pegang kemah lah jalanan ahli sunnah wal jamaah ni. Jangan tukar salaf bil fa dengan salaf bil ha. Lain tu. Salaf bil fa, salaf. Salaf bil ha, salah. Salah bukan salaf dah, salah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Tanda molek dah, tanda dah. Sebab cuti sebulan pula tu. Itu pun lepas raya tak tahu pula boleh berapa? 2 bulan. 2 bulan. Raya sebulan. Ramadan sebulan, 2 bulan cuti pula. Cuti setahun dah, lepas tu buka sekali, lepas tu cuti pula 2 bulan. Tak ada aku. Allahu akbar. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.